Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 210-675 Nur Aida Zarifah binti Muhammad Zainuddin. Video saya pada kali ini akan menerangkan tentang konsep takwa hasil daripada refleksi video Ustaz Dr. Elmi bin Baharudin. Seperti yang kita tahu, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menyebut dan menerangkan tentang takwa serta menyuruh kita agar bertakwa kepada Allah. Seperti firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang yang benar. Terdapat juga wasiat daripada Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat, iaitu ittaqillahi haitsu ma kunta, yang membawa maksud bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi, apakah sebenarnya takwa itu? Apakah makna takwa? Kalau kita tengok pandangan daripada Sayyidina Ali mengatakan al-khauf min Rabbul Jalil, takut kita kepada Tuhan yang Maha Agung, wal amalu bit tanzil, dan beramal kita dengan apa yang telah diturunkan Allah Taala, maknanya turunkan Al-Quran, maknanya kita membaca Quran, kita hayati Quran, kita tadabbur Quran, dan kita menyebarkan Al-Quran. Dan juga redha bil qalil, kita redha dengan sedikit apa yang Allah Taala bagi, kita redha, tak ada komen, tak ada komplain sebagainya. Wal istidal lil yaumir rahil, dan kita membuat persiapan untuk hari besok, hari bangkit, hari kiamat, dengan amalannya, dengan kebaikannya, dengan segala macam bentuk-bentuk yang baik kita lakukan, tuan-tuan. Itu yang pertama, pandangan daripada Sayyidina Ali. Di dalam video Ustaz Elmi telah diterangkan mengenai makna takwa menurut pandangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pada suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali tentang apa itu takwa. Lalu beliau menjelaskan bahawa yang pertama, takut kepada Allah yang diiringi dengan rasa cinta, bukannya takut kerana adanya neraka. Yang kedua adalah beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran itu sendiri, sebagaimana Al-Quran akan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari seseorang manusia. Dan yang ketiga adalah orang yang menyiapkan diri mereka untuk perjalanan yang panjang pada masa akan datang. Maksudnya, perjalanan yang panjang kat sini adalah kehidupan kita selepas kita mati. Dan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, takwa ni kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 2 kan, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah dia kitab padanya tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk pada orang bertakwa. Seperti yang kita lihat tadi, iaitu makna takwa merujuk kepada Al-Quran. Takwa ini membawa maksud menjaga diri, menghindari dan menjauhi, iaitu menjaga sesuatu dari segala yang dapat menyakiti dan merosakkan. Takwa juga bermaksud mengetahui dengan akal, memahami dengan hati dan melakukan dengan perbuatan. Takwa juga melaksanakan semua perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Takwa membawa makna yang berbeza di kalangan ulama, namun semuanya membawa kepada satu makna, iaitu seseorang hamba melindungi dirinya kerana takut akan kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan juga seksaannya. Hal itu dilakukan dengan melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang olehnya. Melaksanakan perintahnya seperti menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, di mana solat itu merupakan tiang agama bagi umat Islam. Selain itu, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT adalah seperti tidak berakhlak mazmumah. Contohnya melakukan zina, mengumpat, membunuh dan juga mencuri. Terdapat juga faedah maupun kelebihan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa faedah takwa ni? Pertama, Allah waliul muttaqin. Allah Taala ini adalah wali kepada orang bertakwa, penjaga kepada orang bertakwa. Ini surah Al-Jasiyah ayat 19. Jadi kelebihan pertama, Allah Taala akan lindungi orang bertakwa ini dari bara bahaya, bara bencana sebagainya. Yang kedua, menjadikan manusia yang paling bertakwa. Ini takwa paling mulia di sisi Allah Taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Ini menunjukkan pada kita perlu kita bertakwa. Sebab apa? Menjadi kepada kita kata kemuliaan, Allah Ta'ala akan muliakan. Walaupun mungkin manusia tidak muliakan kita, tetapi Allah Ta'ala memuliakan kita. Dan yang ketiga, kelebihan orang bertakwa ini, iaitulah Allah Ta'ala menjadi kekasih kepadanya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surah Yunus ayat 63. Ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang bertakwa ini, mereka ini adalah orang yang Allah Taala kasih cinta kepadanya. Yang mana orang bertakwa ni la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka ini tidak ada rasa takut, rasa gentar, takut untuk berhadapan
dengan benda yang akan berlaku. Contohnya orang kata takut ni, takut tu apa. Dia tidak akan takut, dia tidak akan walahum yahzan, dan dia tidak juga akan menyesal dengan apa yang telah berlaku. Dia telah berusaha, tiba-tiba tak dapat, dia tak menyesal. Dia ini orang-orang yang bertakwa. Namun terdapat banyak lagi keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, seperti kebersamaan dengan Allah. Allah sendiri telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 194 bahawa Ia akan selalu bersama dengan orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maksudnya bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa akan diberikan keistimewaan berupa ilmu laduni. Allah akan sentiasa memberikan ilmu yang melimpah dan bermanfaat kepada orang yang bertakwa. Allah sendiri yang akan mengajarkan ilmu-ilmu yang akan menjadi jalan kebahagiaan kepada orang yang bertakwa. Hal ini seperti dalam firman-Nya, "Wattaqullaha wa yu'allikumullah, wallahu bikulli syai'in alim." Maksudnya bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Akhir sekali ialah Allah akan memberikan keistimewaan kepada orang yang bertakwa dengan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Hal ini seperti keterangan dalam firman-Nya, "Tilkal jannallati nurisu min ibadina man kana nakiyan." Maksudnya itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Sekian saja perkongsian saya mengenai konsep takwa. Semoga kita semua tergolong di dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.